Praktikal ni sebab apa saya cakap subjektif? Sebab designer kena tahu. Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Azizan Hamizi dalam podcast War Master. Podcast War Master. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Azizan Hamizi dalam podcast War Master yang menceritakan suka duka ataupun liku-liku untuk macam mana kita nak mencantikkan rumah ataupun macam mana kita nak menjadikan sesuatu rumah idaman kita. So hari ini bersama saya kita ada tetamu yang bagi saya berpengalaman, special juga, iaitu kita punya interior design sendiri di War Master. So di sebelah saya ni kita ada boleh kenalkan diri lah. Kalau saya kenalkan diri dah tak special dah. So boleh kenalkan diri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai, saya dikenali Emma di Wisma War Master ni. Bekerja sebagai interior designer di sini. Alhamdulillah lah nak masuk 2 tahun dah kat sini. Alhamdulillah. Okay. So alhamdulillah hari ni kita ditemani oleh Emma, iaitu kita punya ID yang kata bagi saya dia banyaklah berpengalaman yang kat sini, yang dah handle macam-macam design, yang dah handle juga projek. So hari ni kita nak cerita pasal ID lah. Of course lah kita jumpa Emma, mesti kita nak tahu lebih mendalam, yang kita nak bagi tahu dekat orang yang kat luar sana apa itu ID and apa kegunaan ID, apa function dia, and kenapa kadang-kadang sebab kita dengar kat luar sana masih ramai yang tak faham apa itu ID, masih ramai tak faham apa tugasan ID, dan masih ramai yang tak tahu function dan juga kegunaan ID ni untuk apa. Macam itulah. So sebelum kita pergi lebih jauh Emma kan, saya nak tanya jugalah dekat Emma, untuk Emma, apa pandangan Emma lah, ID tu apa? ID interior design lah. Interior design tu apa? Interior design ni sebenarnya ramai orang salah faham. Sebab sekarang ni dekat social media ramai yang dah start dekor rumah, start daripada PKP hari tu lah. Betul. Kan, start orang dekor rumah. So bila orang start dekor rumah tu, diorang ingat dia interior designer. Sedangkan interior design ni sendiri dia banyak skop kerja dia. Betul. Dia bukan mencantikkan satu ruang sahaja. Kita kena tahu kegunaan ruang tersebut. Betul. Cahaya, kemasukan cahaya, pengudaraan di ruang tersebut. Itu adalah salah satu kerja inilah ID lah, salah satunya. Okey, so itulah kalau kita tahu, kita cakap itu interior designer dah spesifik. If designer sendiri pun besar skop dia kan. So betul. Untuk interior design ni, kalau untuk lebih faham, lebih mudah faham, of course lah dia kata pereka hiasan dalaman ataupun kan, of course lah kalau dalam rumah kita interior lah, bahagian dalam rumah. And so Emma apa sebenarnya nak tahu jugalah kan. Macam Emma kat sini saya tahu Emma, cuma saya nak tanya lagi Emma punya tugas lah. Emma punya tugas sebagai interior design dan pengalaman ataupun cabaran. Saya nak dengar Emma cerita sikit lah. Okey lah. So interior designer ni dia punya tugas sebenarnya, pada saya lah, priority sebenarnya kita kena faham klien tu. Betul. Itu tugas designer. Tugas designer dia memang kena faham flow klien macam mana, dia punya habit dalam rumah macam mana. So bila kita dah faham klien tu, barulah kita boleh camp out dengan space planning. So bila kita dah camp out dengan space planning yang bersesuaian dengan klien tersebut. So ada orang klien dia macam masuk rumah dia nak sangkut kunci dulu. Betul. Ada orang sangkut rumah dia nak masuk rumah dia nak tengok cermin dulu. Betul. So sebab itulah ada sesi-sesi yang kita perlu kenal dengan klien ni, sebab kita nak tahu dia punya rutin harian tu macam mana. So bila kita nak design dalam satu space tu, kita kena design ikut klien rumah tu lah. Sebab tu rumah dia, bukan rumah kita. Betul. Jadi kalau kita ikut kita punya space planning, itu jadi rumah kita pula. Betul, kan. Sebab saya pun saya selalu jumpa dengan klien, bercakap dengan klien juga, yang kadang-kadang orang tak faham yang hire ID ataupun berjumpa dengan ID ataupun dapatkan consultation bersama ID ni, dia sebenarnya bukan satu benda yang simple, yang remeh. Dia sebenarnya satu benda yang orang kata sangat detail yang kita sediakan. Contohnya macam Emma cerita tadi lah. Emma cerita tadi, of course kita nak buat satu rumah tu, kita akan cerita, kita kena ambil tahu pasal klien kita betul-betul, supaya kita tak buat rumah tu mengikut apa yang kita rasa cantik. Kan? Kalau designer yang buat ikut designer, so rumah tu akan jadi rumah designer tu lah. Betul tak? Sebab tu kita sebagai ID ni, kalau Emma cerita, betul, saya pun tak faham apa yang Emma maksudkan tu. Pengalaman yang orang kata ataupun cabaran dalam interior design ni sendiri adalah
kita nak menghasilkan satu result yang kata happy customer. Customer kita akan happy. Betul tak Emma? Customer akan happy dengan apa yang kita keluarkan. Macam mana kita nak happy? So kita kena lalui lah step-step yang ada dalam ID. Jadi kita cerita apa yang step yang akan ada dalam ID tu kan. So dia orang tak faham. Mungkin ramai yang masih tak faham apa sebenarnya ID. Adakah ID ni mungkin dia pergi rumah tunjuk-tunjuk je ke nak buat ni. Tak, sangat detail. Dia punya pengiraan, dia punya planning tu sangat detail memang kan. Okay. So of course lah, kalau kita tahu ID ni selain daripada dia bagi consultation, ID juga dia sediakan drawing betul kan? Drawing. So boleh Emma cerita sikit lah dalam secara general lah, mungkin kalau boleh deep lagi bagus, apa drawing yang ada dalam proses sebenarnya, at least kurang-kurangnya benda yang basic lah. Okay, so as a designer, bila kita dah jumpa and kenal dengan klien kita, bila kita dah ke site visit, designer sendiri akan came out dengan space planning. Space planning ni lah yang saya maksudkan dengan kita nak tahu keperluan ruang tersebut adalah apa. Contoh living area yang kecil, perlu ke sampai 3 seater sofa, armchair lagi kan. So dengan space planning, layout drawing tersebut kita boleh guna sampai habis construction sebenarnya. Dengan satu drawing, kita start dengan satu drawing dulu. So bila kita dah start dengan drawing, barulah akan di follow dengan drawing-drawing yang lain lah. Seperti drawing lampu, susunan lampu kat mana, ceiling. So benda-benda tu penting dalam proses ID supaya kita tak buat kesilapan 2-3 kali dekat site, melibatkan costing lagi, melibatkan masa dan melibatkan banyak pihak lah sebab nak memperbetulkan macam-macam masalah dekat site. Betul. Sebab kalau kita tengok, kalau dalam proses ID sendiri kalau kita tengok kan, kalau contoh proses ID, of course macam mana kita nak hasilkan satu drawing tu pun kita mula dengan mood board, betul? Sebab mood board tu di stage awal yang kita nak kenal kita punya klien, supaya proses kita sepanjang kita dengan klien kita tu menggunakan satu mood yang sama. Klien faham mood yang sama, kita faham mood yang sama, and then kita buat apa tu, macam yang cerita tadi lah, kita keluarkan layout plan, kita ceiling plan, lighting plan, macam-macam plan yang kita keluarkan, and supaya lebih faham lagi ada 3D, supaya kita boleh visualize macam mana benda ni terjadi and apa result dia kan. Apa itu yang penting, itu yang seronoknya. Sebab kalau kita tengok macam mana saya cakap kira orang kat luar sana betul-betul ramai sangat-sangat yang tak faham sebenarnya apa function ID ni. Apa yang dia orang faham adalah ID ni mesti mahal. Mesti akan ada cost. Selalunya dia akan jadi macam tu. Tak apa, hari ni kita mungkin cerita sikit Emma, apa benda yang sepatutnya bila kita nak buat rumah lah. Contohnya kita nak buat rumah, of course kita akan, orang yang perlu yang kita cari adalah ID. Betul tak? Bukanlah kita cerita ni sebab kita dalam dunia ID ni, tapi secara logiknya memang itulah. Contoh, sebagai contoh, selalulah saya cakap dekat saya punya klien-klien, saya bagi tahu contoh, kalau kita sakit gigi, kita takkanlah jumpa kontraktor untuk sakit gigi, betul? Kita akan jumpa doktor gigi. So kalau kita nak buat rumah, kita kena cari ID ataupun kontraktor lah. Cuma kita kena lalu flow yang betul. Sebab apa? Kenapa kita nak lalu flow yang betul ni? Sebab banyak sangat cerita kita dengar luar sana kan. Ada yang salah langkah, ada yang ditipu, ada yang gagal, ada yang tak dapat rumah idaman dia dengan macam mana yang dia nak. So macam itulah kalau kita cerita apa. Jadi tu borak panjang ni, banyak lagi masa kita ni mah. Okey. So nak tahu juga of course lah, ID ni dia merancang suatu benda ataupun merancang sendiri macam mana rumah tu nak jadi cantik, betul memang jadi cantik. So of course lah, ID juga akan advise dari segi bukan setakat lighting, pencahayaan apa semua, sampai material lah mungkin memang boleh ceritakan sikit sejauh mana sebenarnya ID ni akan advise klien-klien yang datang. Bantuan tu sampai level mana sebenarnya kan? Mungkin memang boleh cerita tak? Okey, boleh.
Sebenarnya kalau betul-betul hire consultant designer, which is interior designer, dia memang akan assist kita daripada first, contoh ni rumah kosong daripada first rumah kosong perlu buat apa sehingga projek tu selesai, which is projek tu complete lah. Okay, so first thing first, bila rumah kosong dapat, maybe designer tu sendiri akan assist untuk buat inspection, site inspection dengan rumah tersebut lah. Dalam masa yang sama, designer sendiri boleh start dengan buat layout. So kita boleh kena pasti klien kita ni dia suka design macam mana, apa yang dia tak suka, apa contoh macam dapur ni, mostly klien perempuan lah, dia spesifik sikit lah. Betul. Dia nak kuas tone tak nak putih, nanti kunyit melekat. So benda-benda macam tu kita kena take note untuk stage awal ni lah, supaya kita tak makan masa buat kesilapan dekat dalam 3D. So bila kita tak ambil information dengan yang betul waktu first stage ni, dia akan makan masa lah dekat tempat-tempat lain kalau kita misinfo dengan kita punya klien kan. Sebab saya dengar banyak tadi Emma ada cakap lah yang space planning ni antara benda yang paling penting. Betul. Betul tak? Bagi saya betul. Bila kita observe betul-betul pasal dunia ID ataupun flow ID ni, memang space planning sangat penting. Cuma Emma boleh cerita sikit kat orang yang kat luar sana, apa sebenarnya kegunaan space planning ni? Apa yang kita nak tengok sebenarnya kat space planning kan? Macam mana rupa space planning? Nanti insert space planning ni macam mana? So Emma cerita sikit. Space planning ni dia bermula dengan satu ruang yang kosong. So bila dah satu ruang yang kosong, contohnya open space for living area, dining dengan kitchen. Kan sekarang banyak rumah punya layout open space kan, dia direct living, dining, kitchen, dia sekali harung. So kalau kita tak hire designer, kita tak tahu, kita main masuk je furniture. Itulah 3 seater sofa masuk, TV 65 inci dengan sofa dekatnya, dengan mengganggu mata punya level. Kerusi meja makan yang tak muat, 12 seater nak himpit juga dalam tu kan. So bila kita tak hire designer ataupun kita tak ada proper plan, layout plan lah maksud saya, benda tu dia akan kacau pemikiran kita kat site. Kalau kita buat just sekadar dalam otak lah. So bila kita dah keluarkan dalam satu layout dengan ukuran yang tepat, ukuran yang sebenar bagi satu furniture ataupun susunan furniture, perlu letak kapet ke tak kat kawasan tu. Benda tu overall kita dah nampak dah daripada view atas rumah kita. So bila kita dah faham rumah kita, susunan flow masuk, laluan. So nanti kan kalau kita insert meja makan 12 seater, kena lalu ketam ke kat kiri kanan dengan nak bawa makanan, beg makanan lagi kiri kanan nak pergi ke dapur kan. So benda-benda macam tu sangat-sangat penting dalam space and layout tadi. So kalau kita tengok Emma cerita ni general sikit, saya nampak general, cuma mungkin dia orang tak. Tapi sebenarnya space planning ni memang sangat kalau saya tengok saya bersama designer untuk readykan space planning sendiri, saya tengok sangat-sangat detail apa yang designer buat ataupun readykan. Contohnya macam Emma cerita tadi lah kan, contoh kita ambil dining table, dining area kan, dining area, macam mana kita nak decide dining tu berapa seater untuk ada kat situ. Semuanya ada pengiraan dia. Dia bukan boleh simply letak apa yang kita rasa cantik, apa yang kita rasa nak kan. Of course kita kena fikirkan laluan macam Emma cerita tadi, tak nak lalu ketam, betul tak? Of course lah kita punya rumah, tapi disebabkan kesalahan kita memilih, kita terpaksa jalan ketam kan. Sebab itulah walaupun kita nak decide dining tu, dia ada pengiraan-pengiraan dia. Of course kalau kita go to living pula, macam Emma cerita juga tadi, dia ada juga pengiraan dia dari segi berapa seater sofa yang paling sesuai. Satu, of course lah berapa besar yang kita nak, dan juga konsep yang sesuai dengan kita ni. Saya dapat klien yang TV dah beli, tapi dia tak sure TV tu besar mana. Lepas tu ruang tu sebenarnya tak boleh pun nak muat 80 inci kat situ. Kiranya. So kat situ dia dah rugi design tu sendirilah maksudnya. Betul. Dia kadang-kadang Emma cakap rugi tu mungkin ramai lagi tak faham Emma. Sebenarnya bukan masalah beli TV 80 inci, bukan sebenarnya tak boleh letak. Tapi kalau betul-betul hire ID, dia akan tengok sedetail-detail benda. Contohnya TV tu sesuai dengan jarak. Betul dengan jarak, eye level kita. Dia bukan boleh simply letak. Betul memang boleh letak TV, tapi nanti efek dia kita akan rasa. Dan kita akan tengok mungkin mendongak, mungkin mata kita akan rosak. Eye view budak-budak. Betul, eye view budak-budak. Sangat detail. Mungkin apa yang kita tengah Emma cerita ni memang sangat general lagi, tapi kita nak bagi tahu yang
memang sangat detail. Contohnya, biasa saya tahu ini antara benda yang selalu Emma hadapi juga. Contohnya di bahagian kitchen Emma, kita masih bercerita pasal space planning sebab apa? Memang space planning ni sangat penting. Dan ramai klien yang tak aware tentang space planning ni, and then dia main buat je, and then dia tak praktikal, tak bagus lah kan. Of course, kita ambil kitchen kan dia ada triangle punya ni. Betul. Apa semua kan. Sebenarnya dia memang sangat logik and penting, betul tak Emma? Mungkin Emma boleh cerita sikit on kitchen space. Kadang-kadang ada orang minta island kan. Macam space planning ni dia akan calculate ataupun dia akan buatkan benda yang perlu ada kat situ. And kalau ada space yang lebih, baru kita boleh masuk yang kehendak tu, betul tak? Ada yang mana uraikan sikit tak tentang betul lah. Biasanya kalau kitchen lah kan, biasanya klien perempuan dia akan bagi listing semua apa yang dia nak dekat dalam satu kitchen, walaupun ruang kitchen tersebut kecil. Betul. Dia nak juga island 4 kaki. Dia nak juga kat tengah-tengah island ataupun breakfast counter. So kita akan, sebagai designer, kita akan ambil dulu point-point dia. Tapi kita as a designer juga, kita kena consult klien. Kita kena bagi tahu apa yang penting, apa yang perlu, apa yang tak perlu dekat ruang ni. Kalau tak boleh masuk, kenapa tak boleh? Betul. Kalau boleh, kenapa boleh? Semua benda tu kita kena describe lah kat klien kenapa. Betul. Sebab itulah kalau macam saya sendiri pun, kalau saya dengan klien, saya selalu pesan kan, apa yang kita nak ni sebenarnya kita kena pandai bahagikan yang mana keperluan, yang mana kehendak. Betul kan? Sebab kadang-kadang kalau kita tengok yang cantik ni adalah kehendak. Betul tak? Betul. Yang tak cantik ni adalah keperluan. Sebab itulah designer ni sebenarnya yang akan bantu untuk better keperluan dulu dipenuhi kan. Keperluan dulu, at least benda yang asas tu dah complete, barulah benda yang cantik tu kan. So saya nak tanya soalan yang seterusnya. Tadi lama sikit space planning. Betul, sebab tambah sikit lagi saya geram tentang space planning. Sebab kebanyakan saya tak faham macam mana orang dekat luar sana boleh mula rumah tanpa space planning. Betul, sebab dia boleh membuatkan kita rugi, dia boleh membuatkan kita double cost, dia boleh membuatkan kita tak selesa, dia boleh membuatkan kita rasa macam salah, tak puas hati. So space planning ni bukan main-main, satu benda yang main-main. Dalam proses ID dia ada nama space planning space planning, and space planning tu sangat penting bagi saya. So selain daripada space planning, saya nak tanya Emma jugalah, mana yang lebih utama Emma? Dari segi praktikal ke atau cantik? Oh, subjektif tu. Betul. Dua-dua dia subjektif. Betul. Praktikal ni subjektif juga sebenarnya. Cantik pun lagilah subjektif. Betul. Praktikal ni, sebab apa saya cakap subjektif? Sebab sebab tu saya cakap designer kena tahu klien dia macam mana. Betul. Kalau klien dia rasa benda tu tak praktikal, which is tak praktikal lah, walaupun apa yang kita belajar benda tu praktikal. Okay. Contoh kita kena tahu tinggi klien berapa, supaya kalau kita nak buat satu wardrobe, contoh benda simple je, satu wardrobe kita kena tahu tinggi klien berapa height yang dia suka gantung baju. Dia suka angkat tangan tinggi ke, dia suka paras dada dia je ke. Benda-benda tu memang benda-benda tu pada saya subjektif. Betul. Apa-apa pun designer memang kena kenal klien dia macam mana. Betul. Nampak tak? Itu dah sikit dah detail yang macam tu. Betapa detailnya bila korang semua kat luar datang jumpa ID, macam itulah ID akan assist kita sejauh tu. Kalau kita yang buat sendiri, mungkin orang yang tak ada pengalaman tentang rumah, tiba-tiba dapat first time nak buat rumah, so kita tak akan mampu, kita tak akan terfikir pun selevel tu. Betul tak? Okay, so itu antara benda yang saya faham. Tapi satu benda lah saya nak ingatkan orang yang kat luar sana kan, nak buat rumah ni jangan ikut orang. Betul tak? Sebab sekarang ni dah jadi satu trend, which is interior designer ni dia as a template. Betul. Itu yang mana saya nampak lah. Betul. Tolonglah jangan ikut orang. Kita faham, kita ada mengidolakan orang, kita ada mengidolakan itu ini, kita perlu, kita nak rumah macam ni, kita nak jadi macam dia. Tapi yang paling penting sebenarnya nak buat rumah adalah macam mana kita. Kita kena buat rumah untuk kita. Kan, mungkin kita ambil kitchen saya ambil kitchen. Sebab benda ni yang selalu saya jumpa, selalu saya dengar dengan klien-klien datang, saya nak rumah sebiji macam ni. Apa yang ada dekat dalam rumah orang ni, orang ni of course lah idola dia kan. Saya nak sama. Tapi sebenarnya dia tak guna pun benda tu. Macam kalau kat kitchen kan, orang ni ada itu ini. Rupanya bila kita kenal betul-betul dia punya style masak, dia punya cara penggunaan dapur tu,
tak guna tak work pun. Tak Tak boleh pun. work dengan klien tu. So itu yang saya ingatkan, ni kena take note. Jangan buat rumah ikut orang, buat rumah ikut Suka satu design tu betul. boleh. Boleh, nak suka boleh. Inspirasi. Cuma kita tak boleh nak copy sama. Betul. Masuk dalam rumah kita. Betul. Sebab benda tu tak boleh work. Ya, betul. Itu memang sangat-sangat betul lah. Sebab satu lagi, kebanyakan kesilapan orang, bukan saya nak cerita. Orang mula buat rumah, dia rasa dia boleh buat sendiri sebab dia rasa kat Pinterest pun ada. Betul. Itu idea. Betul tak? Pinterest kadang-kadang dia pergi pasar raya orang panggil, kedai-kedai yang jual, contoh IKEA contohnya, dia pergi, boleh nak pergi ambil inspirasi, tapi kita kena faham adakah benda ni sesuai dengan layout rumah kita. Itu kalau kita tak ada kepakaran tu, itu yang jadi masalah. Memang dekat IKEA, IKEA kalau tengok video ni bukan saya cakap IKEA tak bagus, IKEA tu bagus. Cuma sebelum kita nak apply barang-barang yang ada kat luar sana, adakah dia sesuai dengan layout rumah kita? Sebab tu space planning tu penting. Betul. Kalau kita tengok dekat kedai tu, cantiknya dia punya kitchen, cantik dia punya wardrobe kan. Untuk ruang tu cantik. Ruang tersebut dengan cahaya lampu dia, betul. Dengan pemilihan langsir dia. Betul. Sebab tu bila masuk kat rumah kita, kenapa nampak macam lain macam kosong je. Kenapa tak jadi? Dia macam tu lah. So itu antara benda yang kena take serius juga kan. Banyak benda. Sebab itulah saya memang lenguh dah kaki saya. Okey. Sebab itulah saya macam selalu tekankan dekat orang-orang yang mana yang berkesempatan datang kat sini, contohnya dapat consultation, saya selalu cerita benda-benda basic macam ni je kadang-kadang. Tapi benda-benda basic ni lah yang ramai orang tak tahu kan. Sebagai contoh saya cakap benda basic lah. Sebagai contoh, tak payah nak cerita pasal yang kita cerita detail ni lagi. Kita nak cerita kenapa orang kena jumpa ID pun, itu pun orang masih ramai yang tak tahu kat luar sana. Betul tak? Kadang-kadang tak payah cakap orang lain lah. Family saya sendiri, mak ayah saya sendiri pun secara logiknya, bila dia nak start je buat rumah, dapat je nak buat sesuatu benda ruang lah, dia tak akan fikir untuk planning. Dia akan fikir apa? Panggil lah awak tu, kita buat ceiling dulu. Buat ceiling apa. Dia jadi style tu. Sebenarnya planning tu penting. Sebab planning tu dapat menjimatkan masa, dapat menjimatkan kos kan. Sebelum dia cerita apa, sekejap kita cerita lebih sikit. Saya ada soalan lagi nak tanya. Tadi macam Emma cerita pasal praktikal. Betul, praktikal dengan ni. Saya nak tanya lebih ni lah, sebab saya suka ambil di bahagian kitchen lah. Kitchen ni kita nampak banyak benda yang perlu dipraktikalkan sebab dia kegunaan harian apa semua. So, mungkin Emma boleh cerita sikit lah untuk kitchen area lah. Dari segi practicality, apa yang kita nak kena tengok? Okey. Satulah untuk bahagian kitchen ni, satu practicality antara dapur dan juga peti ais dan juga sinki. Tiga benda ni dia kena related tiga segi tu lah. Betul. Dia ada triangle punya teori punya tu lah. Okay, so benda ni sebab itulah dalam satu space, satu ruang, setiap rumah berbeza-beza. Dia akan jadi lain. Dia tak boleh sama. So ada yang jenis dapur yang memanjang, ada yang memang betul-betul 4 segi. Sebab itulah space planning penting. Di mana kita nak letak sinki, kita kena ambil kira juga location sinki tu dekat mana. Water inlet, outlet, so supaya dia punya downpipe dia tak jauh ke pipe longkang luar. Benda-benda tu memang kita akan tengok and kita akan assist klien lah. Kadang-kadang klien ni dia pelik tempat ni dapur nak dekat depan tingkap, nak tengok view sambil masak. Tak boleh. Mana boleh. Kita bukan luar negara, kita masak heavy Malaysia. Sebab diorang tengok kat Pinterest ni, diorang as a inspiration bila tengok luar negara ni masak sambil tengok view. Dekat Malaysia tak boleh lah. Boleh kalau benda tu as a dapur induction yang satu je, nak panas-panaskan, yang ringan-ringan. Kalau nak memang kat wet kitchen, memang kita tak suggest lah untuk depan tingkap je lagi, baru nak on api, panas sikit dan dah pecah dah tingkap depan. Macam itulah. Dia macam cakap praktikal dekat kitchen area, macam Emma cakap itulah tadi, triangle teori tu apa semua. Sangat penting bagi saya, sebab kita nak cerita lebih pasal tu, memang makan drag masa nanti, betul tak? Betul banyak. Tapi sebenarnya memang banyak benda yang kita tengok kan. So benda-benda macam ni, adakah kita sebagai orang biasa ni
mampu untuk fikir. Itu of course tak mampu sebab bukan di bidang kita. Contohnya kita sebagai doktor, of course lah kita tak tahu untuk bidang-bidang ni. Betul tak? Betul. Of course kita hebat untuk bahagian pendoktoran sahaja. Dia macam tu. So sebab itulah selalu saya cakap ayat ni, saya cakap dia, wah, saya ni bukan sebab saya jual ID, so saya paksa orang untuk buat ID. Tak. Sebenarnya permulaan untuk buat rumah memang kita kena refer ID. Kan? Cuma saya faham orang kat luar sana ada rasa, ada mentality, ni benda baru, bukan benda baru, benda yang selalu saya tanya klien saya. Ramai orang yang dah ditanam dekat luar sana, dia punya fikiran ataupun dia punya mindset yang dia rasa bila dia jumpa ID je dah kena bayar. Dia bila ID tu bercakap dah kena bayar. Costing. sebab dia dengar ada kawan-kawan dia cakap jumpa ID ni mahal, jumpa ID ni bercakap je kena bayar, minta quotation je kena bayar. Dia sebabkan itulah ramai orang yang kat luar sana, yang pertama dia tak faham macam mana nak mula untuk buat rumah, sebab tu dia tak cari laluan yang betul. Yang kedua, dia takutkan pasal kos tu. Sebenarnya itu mitos. Betul saya cakap. Mungkin ada ID yang kat luar sana yang buat macam tu, tapi kalau daripada 10 tu mungkin 1 atau 2. Kan? Sebab tu saya cakap jangan takut. Bagi saya nasihatkan jangan takut. Sebab itulah kalau Emma tengok One Master sendiri, macam mana kita punya campaign awareness untuk orang betul-betul faham apa itu ID tu berterusan. Setiap tahun, sebab saya faham kat luar sana ramai lagi yang tak tahu macam mana nak mula untuk mencantikkan rumah. Kan? Selalu yang dah datang kat sini, selalu yang dah kena tipu, yang dah tersilap. Kan? So, tu sayanglah. Okey. Banyak juga. Okey. Macam saya tadi, Emma pun dah bagi tahu cantik tu subjektif, cuma saya nak tahu jugalah. Bagi Emma, macam mana Emma nak describe rumah tu cantik? Dia soalan ni memang saya faham cantik tu subjektif, tapi sebagai contoh jawapan, kalau saya jawab Emma, saya akan jawab macam ni. Saya akan jawab, apa cantik ni dia kena ada keseluruhannya, betul tak? Betul. Dia kena ada praktikalnya. Dia kena konsep tu kena dengan konsep selari. So mungkin Emma ada pandangan Emma sendirilah. Macam mana rumah, kalau Emma masuk rumah tu Emma boleh cakap cantik rumah ni. Okey. Kalau sebab pada saya lah kan, kalau saya pergi mana-mana, kalau saya masuk dalam hotel ke, lobby mana-mana ke, saya kalau macam saya impress memang macam saya rasa tempat satu ruang ni cantik sebab dia bawa satu energi kat kita. Dia macam contoh lobby hotel. Kenapa bila kita masuk lobby hotel, kita selalu rasa macam kita have hair, kita rasa tenang. So saya rasa pada saya designer untuk lobby hotel tu dah perfect. Dia dah berjaya dah untuk buat customer happy. Dia asal masuk ruang happy. Kalau buat ruang tu rumah hantu, memang kita rasa seram lah. Itu pun berjaya lah. Berjaya lah. Itu berjaya lah. Betul. Dia sebenarnya betul. Okey, teruskan dulu. Pada saya benda-benda macam tu penting lah untuk macam mana kita nak hidupkan satu ruang. Macam mana kita nak indicate ruang tersebut perlu ada feeling apa. Dari segi continuation, bila contoh kalau dalam residential, bila kita masuk rumah kita nak rasa tenang, and then bila masuk ke dining area kita nak rasa happy and tenang, nak makan cozy. Bila masuk dapur dia tak ada tenang sangat sebab nak memasak. Asalkan cerah, praktikal, benda tu pada saya cantik lah sebab dia ada continuation design. Dia kena ada continuation design untuk keseluruhan rumah tersebut. So nampak itu betul, point yang paling tepat. Betul, memang itulah sebenarnya cantik kan. Sebab kadang-kadang orang salah tafsir cantik ni. Sebab orang rasa dekor heavy cantik dah cantik dah. Sedangkan bila cantik kita nak memang cantik. Cantik memang cantik, tapi nak jalan kena jalan sengit. Sebab terlampau krem. Kena hati-hati. Itu dah jadi tak cantik dah. Kalau saya dia dah fobia dah. Betul, itu betul lah. Sebab benda ni dia sebenarnya memang kita gelak sekarang ni, tapi benda ni lah yang selalu berlaku memang benda ni yang selalu berlaku. And mungkin orang yang boleh menilai dari segi kecantikan interior ni, dia akan rasa aduh tak praktikal lah sepatut ni. Memang nampak cantik, heavy, nampak ni grand apa semua, tapi terlampau over. Terlampau ni pencahayaan. Kadang-kadang mungkin orang yang tak tahu, daripada pintu masuk sampai ke bilik ke apa semua, lampu cahaya dia sama je. So itulah apa yang banyak berlaku lah kan. Betul. Okay, so
tadi kita cerita pasal cantik tu pula, semua saya nak tahu lah, of course lah cantik ni dia akan terlibat dengan material-material yang terlibat, betul lah, material-material yang ada dekat dalam dunia ni ataupun dalam industri ni kan. So mungkin Emma rasa pemilihan material ni efek tak untuk dapatkan rumah yang cantik? Betul. Pada saya as a designer, memang saya rasa material pemilihan sangat-sangat penting lah. Sebab tu kita dia ada banyak jenis material. Pada saya lah semasa sepanjang saya kerja ni, yang saya boleh nampak klien dia akan nampak material kayu, marble, quartz stone. Yang in general lah. Tapi pada mata designer, kayu tekstur apa? Betul. Tekstur seamless, boleh rasa ke tak, dia punya grout tu nampak ke tak, kasar ke, halus ke. Betul. Itu pemilihan daripada designer punya side. So dari segi macam marble tadi, marble dia, kalau klien dia minta saya nak marble. Tapi general. Kalau designer cakap saya nak marble, designer akan soal balik, marble apa? Yelah, grain yang macam mana kan? Of course. Dia punya grain heavy ke tak heavy, kalau kata ke apa ke, banyak lagi lah. Banyak-banyak benda. So dari situ memang saya rasa pemilihan material contoh dalam satu ruang, material banyak tak apa. Cumanya macam mana nak combinekan material tu nampak harmoni dalam satu ruang tu. Ada kita tengok contoh macam design, kita ambil Art Deco, Baroque punya century semua. Masa tu diorang punya pemilihan design memang heavy. Diorang punya material dengan coraknya. Tapi macam mana kita boleh nampak benda tu harmoni. Kita sebagai designer, kita kena create lah benda tu. Betul. Sebab itulah pemilihan material daripada designer ni dia sebenarnya lain daripada pemilihan material orang biasa. Sebab dia akan suggest kenapa corak ni tak boleh campur dengan corak ni, kenapa marble ni tak boleh campur dengan yang ini. Sebab benda-benda tersebut lah kita nak harmoni tu sebenarnya bila dalam material ni. Ya, betul. Itu memang betul, Imam. Benda tu memang selalu berlaku memang. Kadang-kadang kita sendiri kita dah suggest yang the best, yang kita dah tengok yang material ni, sebab kita pun ada stage selection material apa semua yang kita dah suggest semua. Tapi bila kita cuba nak sampaikan benda yang kita macam Imam cakap tadi pun, kebanyakan orang dia ada pendirian dia juga. Dia rasa macam saya nak yang macam ni. Sebab dia nampak apa yang dia faham adalah yang general tu, marble, wood, benda yang sangat general yang sebenarnya masuk dan tersirat kat dalam tu dia tak pergi sejauh tu dah. Sayanglah. If dia dah hire ID, dia dah buat, kadang-kadang itu orang yang hire ID, ada juga ID tolak essay. Bayangkan kalau kita tak hire ID ni, yang kita pilih sendiri ni, memang apa yang cantik di mata kita je lah. Sebab itulah dari segi bukan setakat material, kalau contoh dari segi pemilihan colour, pemilihan colour. Kadang-kadang orang tersilap. Memang kadang-kadang ada orang yang suka colour orange. Betul, tapi dia kena faham kalau orange ni sikit sebanyak akan efekkan kita juga. Dia terlampau berat. Bukan saya kata kalau orange tak bagus, tapi ada certain tempat yang mungkin tak sesuai. Betul. Untuk ada satu bilik tu kalau orange contohnya dinding full orange. Kan kadang-kadang tambah di bilik tidur kita letak color-color yang heavy. Macam mana kita punya badan nak rehat? Betul tak? Dari segi kadang-kadang orang tak nampak sejauh tu. Orang tak terfikir kan. Hari ni tak apa, kita bagi tahu yang sebenarnya sebuah benda pemilihan color ke material ke sangat-sangat penting dan dia efek kita. Efek harian kita, efek kita punya mood, betul tak? Betul. Kadang-kadang mood tu, kadang-kadang cuba kita bayangkan kita balik kerja penat-penat, kita masuk dalam satu tempat yang tenang, yang happy, lembut je. Berbanding balik-balik buka pintu dinding merah. Betul. Stres. Betul, dia akan jadi. Itu mungkin orang rasa tak, saya okey je. Tak, betul. Dia sikit sebanyak dia akan efek. Betul tak? Tapi Cik Izan, ada juga klien yang jenis saya nak masuk-masuk dinding saya merah. Sebab tu apa yang saya cakap tadi, designer memang kena kenal klien dia macam mana. Betul. Itu berbalik kepada yang asas utamanya, designer kena kenal klien dia siapa. Betul. Apa-apa pun kita kenal klien kita macam. Sebab tu ada saya pernah juga dulu buat rumah. Rumah dia semua colour hitam. Hitam gold. Kalau hitam gold, kadang-kadang kita macam mana kita nak duduk dalam rumah yang keadaan hitam. Tapi mungkin dia seorang yang macam tu. Bila kita dah kenal betul-betul, okey, dia memang sesuai. Dia mungkin kalau ada colour lain, dia mungkin jadi orang lain. And so betul. Poin yang paling penting adalah kita kena kenal klien kita. Okey, soalan yang seterusnya memang ini antara banyaklah komen ataupun banyaklah orang tanya, and banyak orang nak tahu. Sebanyakan orang bila nak buat rumah, benda pertama dia fikir benda ni. And orang nak tahu sebenarnya
Point paling orang nak tahulah kos lah Imah. Kos macam mana? Selalunya kan kadang-kadang kita buat video orang tu tanya berapa lah kos ni? Macam mana? Macam mana Imah nak jawab pasal kos ni Imah? Untuk kos dulu lah, cerita kos dulu lah. Kos dulu Okey lah, pada saya costing ni in general kita boleh bagi tahu berapa costing untuk design yang ditanya. Tapi kita as a designer kita kena counter balik kenapa dengan harga tersebut mungkin lain dengan rumah tuan puan. Betul. Sebab satu square feet tak sama. Betul. Yang kedua konsep pun tak sama nanti. Betul. Yang ketiga pemilihan material pun tak sama. Sebab saya rasa orang-orang awam ni lah kan, dia tanya on social media ni costing berapa sebab diorang just nak tahu kabinet. Sebenarnya kat sini boleh buat kabinet berapa kaki berapa costing boleh dapat. Sebab in general kalau ID apa yang kita pamerkan dekat dalam 3D tu sebenarnya itulah apa yang kita nak buat dekat site dengan decorationnya, dengan pemilihan lampunya, warna langsirnya. Sebab itulah kita tak boleh nak spesifik satu costing dekat satu rumah A sama dengan costing rumah B. Betul. Sebab tak sama langsung. Dia memang akan lari. Macam Imam cakap lah. Kadang-kadang square feet memang sama. Rumah ni 2,000 square feet. Rumah nombor 2 pun 2,000 square feet. Betul. Tapi harga dia of course berbeza. Betul. Dengan pemilihan design lagi. Betul. Kalau bajet costing tu 10,000. Mungkin dekat rumah A ni 10,000, dekat rumah B ni boleh jadi 50,000. Betul. Sebab ada certain klien dia ada standard dia sendiri. Ya, betul. Betul. Sebab itulah macam itulah jawapan dia kalau orang kat luar sana tanya pasal kos. Betul. Saya sendiri pun kadang-kadang saya jawab benda yang sama Imah. Kos ni memang dia subjektif betul lah. Sebab of course lah ada orang square feet dia kecil je tapi kos dia lagi mahal daripada rumah yang square feet yang besar Mungkin dari segi material macam Imam cakap, material brand lagi. dari segi quality kan, sesuatu banyak benda yang kita nak tengok. So susah untuk, saya tak tahulah kalau ada orang kat luar sana ID yang boleh cakap okay, rumah puan ni sekian-sekian harga. So, saya tak berani. Saya rasa tak mungkin. Betul. Maybe dia cakap sekian-sekian harga ni tapi tak lengkap lah. Betul. Itu je lah yang dia akan dapat. Betul. Sebab itulah benda ni yang sangat subjektif lah. Okay. So, kalau kita tengok dalam stage ID sendiri, tadi kita tahu yang kita tanya, kita ke belakang balik. Tadi sekejap saya nak bagi tahu yang ID ni sebenarnya dia sangat detail, sangat deep untuk kita ambil tahu. Macam contohlah macam saya cakap, kalau kita nak doktor, kalau dia buat operation, of course dia ada step dia. Dia bukan terus datang macam ni saya belah pop keluarkan benda yang dia nak keluarkan. Tak. Sama juga doktor pun mungkin dia akan x-ray dulu. Lepas x-ray dia akan MRI, macam-macam step dia sama juga dengan ID. Dia nak buat satu rumah yang kosong tu, dia kena start dengan mood board dulu kan. Dia akan start dengan planning layout, dia akan tengok space planning. Lepas tu dah confirm space planning apa semua, konsep semua dah everything dah tahu, dah kena pasti, baru dia buat 3D visual dulu supaya kita nampak kan. Kalau kat orang masih kita siap bagi VR supaya kita nampak nak bagi betul-betul nampak apa yang akan terjadi. Lepas VR apa semua kita keluarkan detail-detail, barulah kita betul-betul boleh operate rumah tu jadi macam mana apa yang kita nak. Sama juga dengan bidang lain juga, doktor ke mekanik ke pun sekalipun, mekanik sendiri pun kalau hantar kereta dia check dulu. Lawyer pun sama. Betul. Kena buka file dulu. Betul. Dia satu, semua ada step and flow. Bayangkan macam mana kalau kita nak buat rumah tanpa hire orang yang betul lah. Betul, tanpa itu kadang-kadang benda ni yang saya nak sampaikan ke orang. Kadang-kadang mana-mana klien saya yang tengok ni, korang boleh tanya dia orang yang saya selalu pesan. Kadang-kadang sampai saya cakap, mungkin saya cakap ni orang tak nak percaya ataupun orang tak nak dengar sebab orang rasa saya nak menjual. Sedangkan apa yang saya bagi, apa yang kita ceritakan ni adalah knowledge ataupun ini adalah benda yang sebenar, adalah laluan yang sebenar lah. Bukanlah saya cakap tak hire ID, rumah tak boleh duduk. Bukan, boleh. Anda boleh duduk. Tak ada masalah, boleh. Tapi bukan rumah idaman ataupun bukan ruang yang terbaik lah yang anda akan dapat. Benda-benda macam tu lah Imam, betul tak? Okay. Itulah bebas sikit lah. Okay. Kita faham sekarang ni trend dia mengikut peredaran masa, betul tak? Kadang-kadang ada tahun yang English tengah top, ada tahun
moden kan. Sebenarnya apa nasihat Emma lah untuk orang yang buat rumah ni mengikut trend? Ada tak sedikit nasihat ataupun bagi saya lah, kalau saya akan buat rumah, of course lah, trend tu boleh nak ambil mungkin 10%, nak tengok supaya kita tak ketinggalan zaman sangat, betul tak? Tapi bagi saya, benda yang paling penting yang kita nak tengok adalah apa yang sesuai dengan isi rumah kita ni. Betul tak? Betul. So Emma mungkin ada apa-apa nak cakap sikit lah untuk orang kata konsep ataupun trend konsep yang tengah ada sekarang ni, ataupun mungkin Emma pun mungkin ada konsep yang Emma suka kan, tapi macam mana kita orang-orang kat luar sana nak follow ataupun nak decide sebenarnya. Faham? Okeylah, buat rumah ikut konsep ni pada saya klien yang kaya lah. Okay. Satu dia pada saya klien dia berduit sebab dia ikut konsep. Satu lagi sebab kalau saya buat ID ikut konsep ni dalam masa 5 tahun nanti saya dah bosan dah. Sebab satu dia tak harmoni dengan jiwa kita sepatutnya lah. Ikut trend sebab kan? Dia ikut trend. Orang buat fluted, dia nak buat fluted juga. Padahal dia rasa dia tak mampu nak bersihkan benda tu setiap bulan. Berdebu-debu. Pada saya benda macam tu lah. And then kalau lagi satu, orang yang ikut trend buat ID ni, pada saya dia nak jadikan rumah dia mungkin A&B. Dia nak sewakan. So in trend waktu tu, orang pun suka waktu untuk menyewa kat rumah tersebut. So which is good lah benda tu. Tapi untuk pengguna rumah yang sebenar, yang duduk kat situ lama-lama, saya rasa benda tu tak relevan lah. Okay. So kalau kita tengok, kalau kita cakap pasal kos tadi, yang kita cerita pasal kos nak buat, berapa kos apa semua, of course lah. Kalau cakap contoh, kebanyakan klien dia nak cantik tapi mungkin bajet dia terhad kan. So mungkin Emma boleh bagi pandangan sikit lah. Kadang-kadang orang kata ukur baju di badan sendiri kan. Tapi bukan kita tak boleh nak cantik, walaupun bajet kita sikit, tapi macam mana kita nak planning and macam mana kita nak susun atur, apa kita nak mula supaya kita boleh duduk tapi cantik, duduk tapi selesa. Faham. Kalau saya dengan klien saya one to one, memang saya sebenarnya saya suka minta nak tahu bajet klien berapa. Betul. Supaya diorang transparent dengan kita. Lepas tu designer pun boleh tolong klien untuk dapatkan dengan semua ruang tersebut kita buat ID. So tak adalah macam kita shot sendiri design nanti. Betul. Tapi kita tak nak ambil tahu pun costing klien berapa. Sebab benda tu nanti tak work. Design tu tak jalan pun dekat site. Betul. Sebab kalau saya memang saya berharap klien memang transparent dengan kita. Tapi kadang-kadang klien ni dia tak nak transparent dengan kita. Betul. Dia kadang-kadang dia tak nak bagi tahu costing dia berapa. Adalah 500,000 ke bawah. Adalah berapa tu dia tak tahu. Betul. Itu yang susah. Okey lah, kalau macam untuk klien-klien yang bajet dia tight ni sikit, saya akan suggest dulu untuk buat ruang mana yang penting. Mana yang puan rasa puan memang perlukan guna. Which is pertama sekali dapur lah. Dapur dengan ruang tamu. Okay. Ruang tersebut memang kalau paling sikit sangat bajet pun memang saya akan suggest buat yang tu dulu. Ataupun dia tak nak buat tu tapi dia nak buat wet work dulu. Kalau saya memang saya akan suggest buat wet work dulu. Kerja-kerja yang basah, yang renyah ni memang bagi habis dulu. Nanti kalau puan dah ada another budget, sebab space padding tadi pun dah ada, puan boleh add on sikit. Betul. Benda-benda macam tu sama. Benda tu penting sebab apa? Of course. Sebab itulah kita cerita pasal ID tadi. Kenapa kena hire ID? Kenapa kita kena ada documentation ataupun proposal tu sendiri? Sebab apa? Macam memang cakap lah, kalau kita dah ada complete proposal, kita dah ada complete planning, kat situ boleh kita fikir pula untuk kita buat by phase. Betul tak? And dalam construction ataupun renovation nanti ada flow dia. Dia tak boleh simply jump start dengan deco terus, tak boleh. Of course lah, kita akan start dengan wet work, carpentry work, benda-benda macam tu. Benda-benda macam tu kebanyakan ID akan bantu assist. Kadang-kadang ID boleh bagi pandangan apa yang patut buat dulu supaya dia boleh duduk, dan bila dia nak buat for second phase, dia boleh masuk and buat bila-bila je. Tapi dia masih boleh duduk. Sebab tu pentingnya documentation ataupun proposal tu sendiri. Betul tak Emma? Kalau kita tengok, of course lah, kadang-kadang kita dah design based on proposal kita, tapi kita tak mampu lagi nak buat. Tapi tak apa, benda tu tak ada masalah. Yang penting proposal tu dah ada,
setahun, 2 tahun, 3 tahun kita masih boleh simpan. Betul tak? Betul. Kita boleh masih rujuk, boleh rujuk, and kita boleh buat lagi apa yang kita nak tu. And of course, selalunya Emma kalau kadang-kadang masalah dia, okey tapi saya nak buat juga. Macam mana Emma nak? Ya, of course lah dia nak buat tapi bajet dia tak cukup. Tak cukup banyak, tak cukup sikit lah. So tapi apa yang saya tahu, selalunya kita akan advise untuk tukar material. Betul tak? Mungkin Emma boleh cerita benda lagi yang kita boleh advice lah. Kalau contoh dia nak juga siapkan satu rumah kan, tapi macam mana? Kalau saya, dia nak juga siapkan satu rumah dengan costing dia yang tight tu, memang kita akan suggest kabinet kita kembali kepada yang basic lah. Benda yang asal. Benda yang asal, which is kita tak boleh lah, maybe tak boleh nak buat full height, maybe buat extended height je 8 kaki. And then material bila kita dah tukar ni, kita kena aware dengan klien jugalah. Bila kita dah tukar material, mood rumah tu memang akan bertukar. So bila mood rumah tu bertukar, mungkin dia dah tak sama dah dengan proposal 3D kita. Betul. So benda-benda tu kita kena aware dengan klien. Tapi kalau klien okey, which is okey lah. Betul. Tapi sekurang-kurangnya kita akan bantu supaya dia tak lari jauh sangat betul, lah. Betul tak? Memanglah dia akan tukar material. Mungkin sebelum ni spray paint, everything semua spray paint and material yang mungkin ni. And then kita tukar ke melamin. Tapi still ada juga look-look yang macam mana dia harapkan. Betul tak? At least sekurang-kurangnya kita boleh bantu sampai ke tahap tu lah. Okay. So sebab itulah dia sebenarnya bila kita nak buat rumah sendiri, klien-klien kita nampaklah kita apa yang kita cerita hari ni panjang, banyak sebenarnya. Ini kalau dengar saya dengan Emma cerita ni masih general memang kan. Masih sangat general proses dia. Sebab itulah kadang-kadang saya selalu cakap, mungkin ramai yang tak tengok video tu kan, ramai yang saya cakap kalau nak buat rumah ni sekurang-kurangnya sebelum kita dapat kunci 2 bulan sebelum kan, sekurang-kurangnya kita kena merancang dah. Kena merancang sebab perancangan ni bukanlah sehari boleh selesai. Betul Emma. Dia ada masa saya kala ada proses itu tadi. Kan? Sebab tu saya minta 2 bulan sebelum, and then bila dah ada perancangan, at least kurang-kurangnya bila rumah dapat je kunci, dah siap defect checking apa semua, kita dah boleh mula untuk kerja-kerja kat dalam rumah tu sendiri kan. So mungkin Emma ada nasihat ataupun pandangan macam mana cakap orang kat luar sana mungkin yang ramai yang tak tahu lagi pasal ID ni. Mungkin Emma boleh bagilah sikit sebanyak nasihat atau pandangan betapa pentingnya ID ni. Saya pun tak tahu nak bebel macam mana dah dekat dia orang ni. Tapi nak bagi tahu yang benda ni serius kan. Kalau kita tak nak rugi, kalau kita tak nak salah, kalau kita nak rumah idaman kita kena mula dengan ID. And of course lah kita kena pilih ID yang betul juga. Betul Emma? Bukan boleh simply pick. Macam mana? Okey. Soalan lah. Macam mana kita nak dapat ID yang betul? Apa yang kita nak tengok? Macam bukan maksud saya kita nak hire ID, design ID. So macam mana kita nak tahu kita pilih ID yang betul? I mean designer yang betul. Kalau bagi saya, of course lah kita kena tengok, kita tak boleh simply pick. Semua orang boleh mengaku di ID, betul tak? Of course lah kita kena tengok juga. Kalau kita mampu dapat tengok background dia, bagus. Kalau kita dapat tengok background dia, kita tengok background company kan. Of course, yang penting company tu wujud and orang tu mudah untuk kita deal. Benda-benda macam tu lah. Kalau saya lah, kalau Emma saya tak tahu. Kalau Emma macam mana? Kalau apa nasihat Emma untuk orang kat luar sana sebelum nak hire ID tu? Hire ID, sebelum nak hire ID tu make sure kita siasat dululah siapa yang kita nak hire. Betul. So jangan simplify ambil orang. Kalau contoh macam freelancer pun jangan simplify nak main ambil je, sebab kita tak tahu freelancer ni dia buat betul ataupun dia pass job ni dekat orang lain. Betul. Takut nanti dia sendiri pun tak bertanggungjawab dengan desain rumah klien tu sendiri. Betul. Nanti dia akan lepas tangan sebab freelancer dia mostly dia freelance je kan. So risau benda-benda macam tu lah. Lagi satu, kalau nak hire ID, kalau tak hire yang daripada company, daripada kenalan-kenalan, minta-lah portfolio. Tengok dulu kerja dia macam mana. Designer ni dia ada level-level dia juga. Betul. Bukan level, dia ada certain preference design. Contoh macam ni, designer A ni dia kekuatan dia more kepada luxury. Memang nak hire dia ni lah sebab memang kita pun suka luxury. Betul. And then go for it. Bagus. Betul. Sebab tu kita kena kenal dulu siapa yang kita nak hire. Ya, betul. Itu betul. Itu Emma cerita banyak tak habis ni, geram saya. Tak, dia bukan macam dia. Sebenarnya banyak lagi poin-poin dia, tapi apa yang Emma cerita tu dah padat dah, banyak dah. Tapi saya nak bagi tahu yang
bukan boleh simplify. Tadi kita cerita kalau kita nak tambah sejam lagi ni kalau kita cerita, tapi kita dah nak sampai sejam dah sebenarnya kan. Tapi nak bagi tahu yang first tadi kita bagi tahu hayalah ID, lepas tu bayangkan yang kedua dia kena study pula macam mana nak dapat ID yang bagus, ID yang betul kan. Jangan simply percaya orang, jangan ni, betul-betul dengar cara dia explain, dengar cara dia, at least kan, kita jumpa orang yang betul kan. Benda macam tu sangat-sangat penting lah. Sebab itulah kalau kita cerita daripada awal tadi kita cerita, memang kita sebenarnya dah sampai sejam dah. Oh ya. So cakap saya sebab diorang ni set untuk sejam. Kalau lama lagi banyak kita boleh cerita, sebab saya topik ni memang saya geram. Saya lebih pada geram, beremosi sikit saya topik ID ni, sebab saya betul-betul kadang-kadang saya rasa apa yang saya cuba sampaikan dalam semua konten-konten saya ataupun video-video saya, ramai lagi orang tak nak dengar and tak nak tengok. Sebab orang rasa saya mungkin nak menjual. Saya tak menjual. Saya cakap saya betul-betul terpulanglah nak buat ID dengan siapa, nak buat apa, tapi tolong bila nak buat rumah tu lalulah flow yang betul. Itu je saya punya tujuan. Lalu flow yang betul. Jangan jam. Sebab lepas tu end up macam-macam cerita kita dengar, kena tipu lah, ada dengar yang buat tak jadilah, ada yang dah hire ID, kadang-kadang buat hire ID tapi skill pula tak betul. Betul tak? Itu antara benda yang selalu kita dengar. Kat site rupanya tak boleh kabinet sebesar ni. So buat apa hire ID tu? Itulah kesilapan yang banyak benda. Sebab tu cakap nak buat rumah ni, nak cantikkan rumah ni bukan satu benda yang mudah. Yang kedua, kos dia sangat besar. Sangat besar. Costing untuk mencantikkan rumah ataupun renovation rumah ni memang sangat-sangat besar. Betul. Memang sangat besar. So kita dah tahu kos dia sangat besar, kita dah tahu kos dia berat. So kita kena plan betul-betul lah. Reduce sebaik-baiknya ataupun elak seelak-elaknya kesalahan-kesalahan ataupun double cost. Okey. Mungkin kita pun dah di penghujung. Sebelum saya akhiri kita punya podcast ni, mungkin Emma ada nak cakap sepatah dua kata dulu? Ada tak? Tak ada. Saya macam dah banyak cakap je. Okey, tu sebenarnya point Emma tadi pun dah banyak dah. Korang boleh dengar balik satu-satu je kan. Apa yang Emma dengan saya cerita hari ni sebenarnya dah sangat banyak, sangat padat. Mungkin kalau korang rasa tak cukup, korang bagi tahu. Kita cuba buat episod kedua. Betul. Kalau nak cakap pasal ID ni sangat, ataupun korang nanti saya akan datang jumpa saya, nanti korang cakap saya nak jual, tak nak. Saya tak nak. Tapi okay nak cakap sikit lah. Kalau untuk orang luar, kalau diorang tak nak hire ID, tapi diorang rasa diorang boleh buat sendiri, saya nak nasihat boleh buat sendiri, tapi start dengan space planning. Ya, betul. Lukis kat kertas pun tak apa, tapi space planning penting. Jangan sebab saya nampak sekarang on trend TikTok, dapat rumah baru terus survey kabinet, terus survey sofa-sofa, decoration. Benda-benda tu tak penting lagi. Betul. Buat dulu space planning. Itu je lah nak cakap. Itu nasihat kita. Itu penting. Saya bagi sedikit conclusion lah. Orang kata based on apa yang saya nak apa yang cuba kita sampaikan sebenarnya hari ni adalah betapa pentingnya ID. Designer, dan kita cerita sikit sebanyak apa yang ada dalam isi ID sendiri, designer sendiri, apa yang dia buat, apa kerja dia. So kita dah cerita macam-macam tadi. So mungkin dapat buka sikit hati orang-orang kat luar sana untuk ambil tahu lebih pasal ID ni. Pasal ID mungkin sebelum ni dia tak terfikir pun nak buat rumah kena hire ID, tapi mungkin lepas ni kalau dia betul-betul dengar podcast kita sampai habis ni, mungkin dia rasa terbuka hati sikit. Sebab bagi saya ID ni sangat penting. Sangat-sangat penting. Macam saya cakap, tolong, nak buat rumah ni kos dia bukan murah, nak buat rumah ni cabaran-cabaran dia sangat besar. Masa pun ada, cabaran yang dari segi masa, duit dan macam-macam lagi. So tolong plan betul-betul. Plan proper supaya kita dapat jimatkan kos sikit, kita dapat jimatkan masa sikit, kita dapat benda yang kita nak, perkara-perkara yang dia nak. Sebab apa, benda-benda macam ni sangat dalam. Kalau kita cakap, kita cerita pasal ID, pasal e-material ke color ke deep lagi lama nanti, lagi lama. So hari ni kita mampu cakap secara general je, sebab masa yang kita diberi sejam je untuk bercakap ni. Kalau dibagi lebih mungkin kita cerita lagi banyak, tapi insyaAllah kalau korang berkesempatan tengok balik video-video, semua video-video yang ada dekat dalam kita punya konten pun banyak knowledge ataupun info-info yang menarik tentang ID ni sendiri. Mungkin saya tak tahu kat luar sana ramai tak yang sharing, tapi
InsyaAllah saya selagi saya mampu saya akan sharing supaya dapat banyak input. Dapat banyak input supaya anda tak silap langkah. Macam saya cakap, saya dah beberapa tahun dah dalam dunia ni, saya dah penat dah dengar orang kena tipu. Penat dah tengok orang datang jumpa, rumah saya dah kena tipu, rumah saya silap, saya tak nak macam ni. Rumah saya yang pertama tak macam apa yang saya nak. Itu benda-benda yang biasa kita dengar, tapi saya harap orang yang tak kena lagi tipu, orang yang tak pernah lagi salah ni, elaklah daripada kesalahan. Takkanlah nak salah dulu baru nak berubah So berubah dengan betul ya, InsyaAllah kita ubah kita punya mindset. Kita jangan rasa hire ID ni satu kos, kita jangan rasa hire ID ni mahal. Datang jumpa dulu mana-mana ID, dengar dulu kan. Ambil tahu dulu kan. Mula dengan cara yang betul. Melainkan kalau paling simple pun, carilah saudara mara, adik-beradik yang terdekat yang mungkin belajar ID, mungkin bekerja sebagai ID, tanya itu paling simple lah kalau rasa ni sangat rasa tak nak sangat. Okay, so Alhamdulillah kita dah sampai di penghujungnya. Thank you so much Emma, sebab teman saya hari ni bercerita pasal ID. Kadang-kadang selalu saya seorang je bercerita, hari ni ada orang mungkin bila Emma bercakap ni mungkin orang lebih percaya kot. Mungkin orang lebih nak dengar, insyaAllah Emma Okay, so thank you so much sebab teman saya hari ni. So kita dah di penghujungnya. So kita akan akhiri episod kita hari ni. InsyaAllah kalau permintaan ramai untuk topik kali ni, saya rasa kita boleh buat episod yang kedua. InsyaAllah. Kita boleh buat episod yang kedua. So saya akhiri kita punya podcast bersama War Master ni. Terima kasih semua. So kita jumpa lagi di next episode dan tajuk yang berbeza-beza lah, InsyaAllah. Dalam podcast War Master ni selalunya menceritakan suka, duka dan liku, macam mana kita nak mencantikkan rumah kita. Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye. Podcast War Master.